Selatan Thailand dilanda banjir besar apabila hujan lebat berterusan sejak Khamis menenggelamkan beberapa kawasan di Hat Yai. Situasi itu memaksa pihak berkuasa mengisytiharkan zon merah. Dilaporkan lebih 80,000 penduduk terjejas susulan banjir besar yang menenggelamkan hampir keseluruhan kawasan bandar itu. Nak tengok apa lagi? Sekitar jam 10 malam waktu tempatan, Dato' Bandar Hat Yai mengumumkan 65 komuniti di 3 daerah terjejas susulan taburan hujan luar jangka yang memenuhi kawasan tadahan khususnya di Klong Rian. Keadaan itu memaksa pelepasan air takungan yang tidak lagi mampu menampung aliran sekaligus meningkatkan risiko banjir besar di bandar tersebut. Media tempatan melaporkan suasana panik di kawasan perniagaan utama apabila penduduk dan peniaga bertungkus lumus menyelamatkan diri serta barangan berharga hingga mencetuskan kesesakan lalu lintas yang serius. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul menegaskan kerajaan sudah menjangka risiko hujan lebat di selatan dan setiap wilayah telah diarahkan mengaktifkan pelan tindakan kecemasan. Beliau berkata, sokongan dan bantuan akan disegerakan mengikut garis panduan termasuk pertimbangan khas bagi kerosakan yang dikategorikan teruk. Rakyat Malaysia yang terkandas di hotel penginapan mereka sekitar Hat Yai mengakui berdepan kekurangan bekalan makanan dan minuman. Mereka yang dihubungi Buletin Utama berkata kebanyakan kedai runcit dan restoran ditutup kerana dinaiki air. Bekalan elektrik pula terputus sejak pagi tadi. Air semakin naik kawasan hotel ni. Saya datang sini dengan suami dan anak-anak saya. Sekarang kami daripada pagi tadi tak ada makan apa-apa lagi lah sebab semua kedai, 7E kawasan sini dah tutup semuanya. Elektrik pun kami selamat tapi kami dalam keadaan pressure. Barang yang kami perlukan adalah basic necessity, makanan, minuman. Kami tak ada makanan berat dekat sini. Cuma biskut-biskut je lah untuk kami alas perut. Elektrik kat sini dah terputus dari pukul 9 pagi tadi. Setakat ini mereka masih boleh mengakses kemudahan internet. Bagaimanapun mangsa bimbang bekalan elektrik yang belum pulih menyebabkan alat komunikasi mereka kehabisan bateri. Dalam pada itu, Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand. Dalam kenyataan, beliau berkata kebanyakan kawasan di wilayah itu ketika ini sedang dilanda banjir besar. Ahmad Fahmi menasihatkan rakyat Malaysia sentiasa peka dengan perkembangan cuaca, mengikuti pengumuman serta arahan pihak berkuasa dan menjaga keselamatan diri. Mereka yang terkandas dan memerlukan bantuan diminta segera menghubungi pejabat konsulat. Sepasang suami isteri berdepan detik cemas apabila terpaksa meredah banjir bersama bayi mereka yang berusia 4 bulan. Ia setelah kediaman mereka dinaiki air tengah malam semalam. Berkongsi kisah itu, Nur Awani Muhammad Anwar, 27 tahun dan suami Muhammad Suhairul Razman Suhaimi. Mereka membuat keputusan berpindah ke PPS bersama 3 anak apabila paras air di Taman Perumahan Budi Tawang naik mendadak sehingga melimpah masuk ke dalam rumah. Dah hujan, perumahan ni dengan ada anak kecil, bawa bayi lagi minum. belum ni minum tu? Belum ni minum. Siang hari yang dah pertama kali malam. Bagi warga emas Muhammad Afandi Husin pula, dia sudah 8 kali berpindah ke PPS sepanjang 5 tahun tinggal di kawasan perumahan itu. Tak boleh mari suruh pindah lah. Nak pergi pindah. Tapi tunggu dulu kena pergi duduk masjid. Tak ada lagi pusat pindah ni. Tak begitu. Pukul 12 malam tu baru dah dulu boleh mari duduk tuan ni. Dakwanya, faktor kawasan rendah selain bekas bendang padi menjadikan lokasi itu banjir setiap tahun. Mayat lelaki yang dihanyutkan kepala air di Sungai Kelang Isnin lalu dituntut warisnya siang tadi. Keluarga mendiang K. Suresh gagal menahan kesedihan selain dilihat menangis dan saling berpelukan di Hospital Shah Alam semasa menunggu jasad mangsa.
Suasana pilu menyelubungi pekarangan unit forensik hospital ketika mayat mendiang dituntut jam 9.40 pagi. Keluarga mangsa bagaimanapun enggan berkongsi maklumat mengenai urusan pengebumian. Jasad dibawa keluar menaiki kenderaan pelbagai guna untuk urusan persemadian. Mangsa ditemui terapung di kawasan perangkap sampah Sungai Kandis Shah Alam semalam 65 km dari lokasi kejadian. Ketika kejadian 17 November lalu, kes Surij sedang melakukan kerja penambahbaikan Sungai Kelang sebelum dihanyutkan kepala air berhampiran pintasan Saloma di Ibu Negara. Daripada 13 pekerja yang berada di lokasi, 12 berjaya diselamatkan. Dua kanak-kanak lelaki berusia 10 dan 11 tahun maut dalam kemalangan selepas basikal yang dinaiki mereka dirempuh sebuah kereta di Yan, Kedah. Arwah berdua sempat bersarapan bersama di kedai roti canai bapa sahabat baiknya sebelum dijemput ajal dalam nahas itu. Muhammad Izhar Adnan, 10 tahun dan sahabat karibnya Muhammad Zaid Haris Abdullah, 11 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian di Jalan Sedaka Tengah sekitar jam 9 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Yan, Superintendent Muhammad Hamizi Abdullah berkata, pemandu kereta berusia 33 tahun ditahan bagi siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ujian saringan air kencing mendapati lelaki itu negatif dadah. Sementara itu, bapa arwah Izhar, Adnan Saad, 49 tahun berkata, anak bongsu daripada 6 beradik meminta izin ibunya untuk keluar bersarapan di gerai roti canai berhampiran rumah mereka kira-kira jam 8.30 pagi. Nak jerat lah, nak balik kan. Satu, accident lah. Keberangan tu lah. Orang beritahu kata nak accident lah. Ya, tengok-tengok. Tengok-tengok dua orang. Anak roti canai seorang. Anak saya seorang. Katanya, Izhar dan Zaid masing-masing bersekolah di tahun 4 dan 5 di Sekolah Kebangsaan Dulang banyak menghabiskan waktu di Masjid Sedaka. Proses bedah siasat dilakukan di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah, Al-Usta. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Simpang 4 Sedaka malam ini. Lantunan suara muazin cili arwah Izhar itu pasti dirindui ahli karya Masjid Sedaka. Dan salah seorang tu rajin azan di masjid. Pertama Zaid, yang kedua Izhar. Untuk makluman semua, Izhar tu selalu ikut saya, selalu saya keluar saya bawa dia. Dan kemarin dia last rakam saya. Sepatutnya hari ni rakam lagi. Tapi lah. Katanya, mereka sering membantu Imam Nasir Ahmad mencipta pelbagai kandungan media sosial berkaitan aktiviti masjid berkenaan.